Okey murid-murid, pada hari ini cikgu akan membincangkan soalan-soalan di dalam kertas modul yang terdapat dalam fail PDPR. Soalan-soalan itu murid-murid telah buat pada minggu sebelum ini. Okey, sekarang ni cikgu akan bincangkan bagaimana cara atau teknik untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk nombor. Okey, soalan yang pertama ialah tuliskan 365,721 dalam perkataan. Yang dia nak ini dalam perkataan. Dalam perkataan maksudnya kita menulis ataupun mengeja nombor ini menjadi perkataan. Okey, langkah pertama untuk ni awak tengok kira 3 nombor Awak kira 3 nombor dari belakang ni 1, 2, 3. Awak letakkan garisan iaitu garisan pemisah iaitu perkataan ribu di atasnya. Okey, bila kita nak baca, kita akan baca 3 depan dulu, 3 depan sebelum ribu dan selepas ribu. Okey, awak ambil 3 nombor dulu, 3 yang tadi aku tandakan hijau tu, 365. 365, awak jangan tengok yang belakang 721, tengok 365 je. 365 bila kita baca, kita sebut nombornya ialah 365. Okey, kemudian ada garisan pemisah tu ialah perkataan ribu. Kena tulis perkataan ribu. Jangan tak tulis perkataan ribu. Awak kena tulis perkataan ribu. 365,000, kemudian kita baca yang 3 nombor kat belakang. 721 bila kita sebut jadi 721. Okey. Okey, jangan awak tulis 365,721. Itu salah. Okey, untuk setiap soalan yang ada dalam perkataan ribu hanya ada sekali saja. Kalau awak tulis 300,000, 60,000 dah salah sebab dia ada 2 kali perkataan ribu. Kena ada 1 kali saja perkataan ribu. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Tuliskan 4 sifar-sifar satu-satu dalam perkataan. Kita kira nombor 3 dari belakang. Okey, satu sifar dah cukup 3 kita gariskan dengan perkataan ribu. Kemudian kita baca nombor yang kat depan dia iaitu nombor 4 sifar. Nombor 4 sifar ialah nombor 40. Kemudian kita masukkan perkataan ribu dan awak tengok sifar satu-satu ialah 11. Masukkan perkataan 11. Okey, 40,000, 11. Okey, soalan seterusnya ialah tuliskan 325,000 dalam angka. Untuk ini kita tengok soalannya, kata kunci ialah perkataan angka. Kemudian kita gariskan perkataan ribu dan kita buatkan dia punya garisan. Okey, kemudian kita tengok pula dekat sini ada 6 nombor iaitu bila ada perkataan ribu kita buat 6 petak kosong. Kemudian kita baca nombor sebelum ribu iaitu 325. Nombor 325 ditulis sebagai 325 di bahagian di hadapan ribu dan dalam angka dan tidak ada selepas ribu tidak ada perkataan kan, so kita tuliskan nombor kosong sifar. Dia salin balik jawapannya 325,000. Okey, contoh yang kedua, soalan yang kedua, tuliskan angka bagi 70,008. Sama juga kita buatkan angka, lepas tu kita gariskan, kemudian kita buatkan 6 nombor. 6 petak nombor. Kemudian kita tengok baca nombor 70,000. 70 maksudnya tak sampai ratus. 70 angkanya ialah angka 7 dengan sifar. 8 dia berada di rumah sah, maksudnya di nombor hujung sekali. Dan nombor rumah puluh dan 100 adalah sifar 8. Dan jawapannya ialah 7 sifar 8, iaitu 70,008. Okey, soalan seterusnya ialah menyatakan nilai digit 5 dalam nombor 234,759. Okey, kata kunci yang hendak ditanya di dalam soalan ini ialah nilai digit. Okey, bila soalan menerangkan tentang nilai digit, murid-murid kena ingat tentang formula nilai digit iaitu nilai tempat ditulis dalam perkataan dan nilai digit ditulis dalam angka. Okey, nilai digit 5 dalam nombor ini, kita tengok nombor 5. Nombor 5 ini nilai digitnya adalah 50.
Dan soalan kedua, apakah nilai tempat? Kata kuncinya ialah nilai tempat bagi digit 9 dalam angka 792,651. 9 nilai tempatnya adalah 10,000. Okey, seterusnya, bundarkan 642,202 kepada ratus. Soalan kata kunci yang dia nak ialah perkataan bundarkan. Okey, bila perkataan bundar, bila kita hendak bundarkan nombor, murid-murid kena ingat pada formula ini, iaitu formula naik bukit ni. Okey, naik bukit bentuk segitiga ni, cikgu gambarkan dia sebagai naik bukit. Bila kita naik, iaitu nombor yang besar bermula dengan nombor 5, 6, 7, 8, 9. Bila sampai di puncak, dia tambah dengan 1. Maksudnya, apabila nombor 5, 6, 7, 8 dan 9 tambah dengan 1, bila dia turun ke bawah, maksudnya bermula dengan 4, 3, 2, 1 dan sifar, kita akan tambah dengan sifar. Okey, bagaimana kita hendak mengaplikasikan formula ini dalam soalan? Okey, sekarang kita tengok bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okey, ratus kita gariskan rumah ratus iaitu nombor 2. Okey, kemudian kita tengok di belakang nilai tempat nombor 2, di belakangnya ialah nilai tempat puluh. Okey, kita tengok rumah puluh dan rumah sar kita kena bulatkan. Sebab apa bila kita kena bulatkan? Bila kita bulatkan, nombor-nombor ini akan jadi sifar. Bila dia nak bundar kepada ratus, ratus ada 2 sifar. Jadi dia akan jadi 2 sifar di belakangnya. Dan kita tengok nombor yang awak bulatkan, yang pertama awak bulatkan iaitu nombor sifar. Nombor sifar adalah nombor yang turun bukit. Turun bukit ialah tambah kosong. Letakkan tambah kosong di atas nombor 2. Okay, di atas nombor 2. Kenapa atas nombor 2? Sebab kita nak bundarkan kepada ratus dan ratus adalah nombor 2. Okey, kemudian kita tambahkan 2 tambah sifar ialah 2. Okey, nombor yang belakang tadi kita dah tengok kita dah tambahkan dia jadi sifar. Kita dah bulatkan dia jadi sifar. Nombor yang di hadapannya kita kekalkan. Jadi ini adalah pembundaran bagi nombor tersebut 642,200. Okey, kita cuba dengan soalan yang kedua ni. Bundarkan 499,024 kepada ratus ribu. Okey, soalannya ialah hendak bundarkan. Apa yang dia nak bundarkan? Ratus ribu. Dan gariskan rumah ratus ribunya ialah nombor 4 yang depan sekali. Kemudian kita bulatkan semua nombor yang berada di belakang nombor 4. Ratus ribu ada 5 sifar. Maksudnya ada 5 sifar di belakang dan tidak boleh ada nombor lain. Contoh awak letak nombor 9 ke nombor 2 tak boleh. Sebab bila dia nak ratus ribu, mesti ada 5 sifar di belakangnya. Okay, kemudian kita nak bundarkan, kita tengok nombor 4. Nombor 4, kita 9 belakang ialah nombor besar. Jadi kita tambahkan dengan 1. Okey, 4 tambah 1 ialah 5. Dan nombor yang belakang tadi kita dah jadikan sifarnya ada 5. Jadi 500,000. Okay, ini ialah tajuk pembundaran dan murid-murid kena ingat formula dari bawah itu naik bukit tambah 1, turun bukit tambah sifar. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu cerakinkan 111,653 kepada nilai tempat. Okey, cerakin bermaksud soalan ini dia hendakkan cerakin. Cerakin ialah cerai-ceraikan. Nombor ini dia nak ceraikan mengikut nilai tempat. Tadi di awal tadi cikgu dah bagi tahu tentang nilai tempat dan nilai digit. Awak mesti ingat nilai tempat ditulis dalam perkataan, nilai digit ditulis dalam angka. Okey, sekarang kita nak cerai-ceraikan nombor ini mengikut nilai tempat. Okey, bila kita nak ceraikan mengikut nilai tempat, kita kena tengok nombor 1 yang pertama. 1 nilai tempat dia ialah ratus ribu, ini ialah puluh ribu, ini ialah ribu, ini ratus, 5, 10 dan 3 sah. Okey, bila kita nak ceraikan mengikut nilai tempat, awak kena tuliskan angka dia. 100,000 tambah 10,000 tambah 1,000 tambah 600 tambah 50 tambah 3. Tuliskan perkataannya.
Okey, kalaulah awak kata awak nak buat, cikgu saya nak tulis semua dalam perkataan. Saya nak tulis satu eja, satu SATU. Saya 10,000 pun saya nak tulis satu SATU. Jangan, tak boleh. Awak mesti tulis nombor yang di bahagian hadapan ini dengan angka dan nilai tempatnya ditulis dalam perkataan. Okey, soalan yang seterusnya ialah cerakinkan 278,432 kepada nilai digit. Soalan yang dihendak ialah cerakinkan nilai digit. Cerakinkan ialah cerai-ceraikan dan mesti ada operasi tambah. Nilai digit mesti ditulis dalam angka. Maksudnya bila dalam angka, awak kena tengok nilai digit bagi 2 ialah 200,000. Nilai digit 7, 70,000, 8,000, 430 dan 2. Bila kita ceraikan, kita tambahkan operasi tambah. Kita tuliskan 200,000 tambah 70,000 tambah 8,000 tambah 400 tambah 50 tambah 3. Seterusnya, susun nombor-nombor berikut mengikut tertib menaik. Tertib menaik dan tertib menurun. Dia nak kat sini ialah tertib menaik dan tertib menurun. Apa dia maksud tertib menaik dan tertib menurun? Kita gunakan juga naik bukit tadi. Iaitu bila kita naik bukit, kita gunakan angka kecil ke besar. Dan bila dia turun, mula dengan besar ke kecil. Ini ialah formula yang anda kena ingat. Okey, kemudian kita susunlah nombor ini. Kita cari nombor ini yang mana satukah nombor yang paling kecil. Kita lihat nombor yang paling kecil ialah 196,948 yang pertama. Kemudian 198,248 yang kedua. Kemudian kita tengok ini 200,000, yang ini yang ketiga. Dan yang ini yang keempat dan 208,000 yang kelima. Okay, kemudian kita salinlah balik nombor ini. Jadilah ia mengikut tertib menaik. Okey, untuk tertib menurun pula, kita daripada besar ke kecil. Maksudnya, kita kena cari nombor yang paling besar, iaitu 5. Mana satu nombor yang paling besar? Ialah 15,500. Kemudian 15,495, 15,090, 15,485 dan 15,480. Kemudian kita salin semula. Okey, murid-murid, kalau murid-murid dah faham, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu untuk mencari nilai X, iaitu nilai yang tertinggal di dalam kotak. Okey, ini yang tertinggal dalam kotak. Ada juga bentuk yang dibuat dia dalam bentuk garis lurus. Tetapi untuk soalan-soalan yang begini, kita gunakan formula orang-orang. Orang-orang yang kamu selalu lihat di kawasan sawah padi, ada kegunaannya untuk menyelesaikan soalan matematik. Okey, di mulutnya kita letakkan operasi tolak, iaitu untuk mencari perbezaan di antara dua nombor yang berdekatan, dan di lehernya ni sebenarnya ialah operasi bahagi. Tapi untuk soalan ini kita tidak akan guna operasi bahagi kerana ianya semua lompat hanya sekali. Okey, cikgu akan bagi beberapa contoh untuk penyelesaian soalan-soalan ini pada latihan-latihan yang akan datang. Okey, di tangan kiri adalah operasi tolak dan di tangan kanannya adalah operasi tambah. Okey, sekarang ni kita akan cuba selesaikan soalan ini berbantukan formula orang-orang ini. Okey, pertama kita kena cari dulu operasi tolak, iaitu perbezaan antara dua nombor yang terhampir. Nombor yang terhampir ialah nombor 126 tolak dengan 125. Kita tolakkan dapat 1. Itu ialah perbezaan lompatan. Perbezaan lompatan antara 125 dan nak pergi ke 26. Ini dia nak pergi ke sini, dia ialah perbezaannya ialah 1. Okey, maksudnya 126 bila dia nak pergi ke X, dia mesti 1 juga. Dia mesti ada 1 dan kita gunakan dekat sini, tengok operasi tangannya ialah ke kanan, kita gunakan operasi tambah.
So, kita akan ambil 126 tambah dengan 1 ialah 127. Jadi, nilai X ialah 127. Okey, untuk soalan yang kedua, nyatakan nilai X. Okey, kita nak cari nilai X. Pertama, kita gunakan operasi tolak. Ambil dua nombor yang berdekatan. Ini adalah dua nombor yang berdekatan iaitu 750 tolak dengan 746 dapat 4. Perbezaan antara perbezaan antara ini ialah 4. Okey, maksudnya dia nak pergi ke X. Kalau dia nak pergi ke X, daripada sini nak pergi ke X, dia mesti 4. Tapi ini ke kiri. Dia ke kiri. Kita ke kiri akan gunakan operasi tolak. Tapi kalau kita ambil dari sini, 734, kita nak pergi ke X, dia tetap juga 4. Tapi dia ke kanan. Dia bergerak ke kanan gunakan operasi tambah. So, kita gunakan 738 tambah dengan 4 ialah 742. Okey. Seterusnya, bina satu nombor terbesar dari kad nombor-nombor berikut. Okay, bila kita nak bina nombor terbesar, kita tengok nak bina nombor terbesar, kita mesti ambil nombor yang paling besar daripada kad-kad nombor ini. Okay, nombor yang paling besar daripada kad nombor ini adalah nombor 9. Kemudian kita susun berterusan daripada nombor yang besar. Jadi kita ambil 985 4 sifar iaitu 98,540. Okey, soalan yang seterusnya ialah bina satu nombor 5 digit. Dia nak nombor 5 digit terkecil dari kad-kad nombor. Okey, dia nak nombor 5 digit terkecil dari kad-kad nombor berikut. Okey. Awak bila nampak nombor terkecil, dia mesti bermula daripada nombor yang paling kecil. Awak pun susunlah sifar-sifar 278. Okey, hendaklah diingat bila sifar-sifar berada di depan, nombor sifar-sifar ini tidak membawa nilai apa-apa. Jadi dia dah tinggal nombor 278 iaitu 3 digit. Maka soalan ini, jawapan ini adalah salah kerana dia tidak membentuk nombor 5 digit. Okey, bila nombor 5 digit terkecil, ada sifar mesti duduk nombor yang kedua selepas nombor kedua terkecil. Okay, jadi awak akan ambil nombor 2 yang terkecil ialah nombor 2. Jadi 200,000, 20,078. Okey. Murid-murid hendaklah membuat pembetulan soalan-soalan yang salah di dalam buku latihan. Okey, ambil soalan-soalan yang salah, tuliskan pembetulannya dan ada juga soalan-soalan yang murid-murid tidak jawab. Contohnya soalan bundar, soalan cerakin dah cikgu terangkan. Cuba buat dan praktiskan. Untuk matematik memerlukan banyak latih tubi. Soalan awak kena banyak buat ulang kaji, buat latih tubi. InsyaAllah kamu boleh dapat menjawab soalan matematik dengan mudah. Sebenarnya belajar matematik bukanlah susah jika awak ikut formula yang telah diberikan. Okey murid-murid, kita sampai di sini dan kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.